Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 39, baris yang ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan tiada haram oleh ghibtah, dan iaitu ghibtah, bahawa engkau mencita-cita akan nikmat yang seperti nikmat orang lain dengan ketiadaan hilang nikmat itu, yakni dengan ketiadaan mencita-cita hilang nikmat itu daripada orang lain. Dan tiada haram oleh ghibtah. Ghibtah ni bukan hasad. Apa ghibtah? Dan iaitu ghibtah ni bahawa engkau mencita-cita akan nikmat yang seperti nikmat orang lain. Kita berkehendak akan bagi diri kita seperti nikmat yang dapat oleh saudara kita. Kita nak nikmat yang sama, tetap dengan ketiadaan hilang nikmat itu daripada, dengan ketiadaan mencita-cita hilang nikmat itu daripada orang yang lain. Ini hasad, kita cita hilang nikmat yang ada pada saudara kita. Kemudian nikmat tu dapat kepada kita ke, nikmat tu tak dapat kepada kita ke, kita tak kira. Yang kita cita, yang kita suka di hati, nikmat saudara kita hilang. Dan nikmat tu dapat kepada kamu ke, dapat kepada kita ke, tak dapat pada kita je, itu suku kira. Janji saudara kita hilang nikmat, itu hasad. Oh ni jauh ni. Dia tidak cita di hati hilang nikmat daripada orang lain, daripada saudaranya. Cuma dia cita nak dapat nikmat yang sama. Tu ghibtah. Memang jauh nak beza dengan hasad. Ghibtah, ghabita, yaghbitu, ghabtan. Ghibtah. Cuma dalam qamuh dia tulis iri hati. Iri hati ni dengki lah dah. Dia tulis iri hati dalam qamuh Marbawi. Dia letak dua makna dalam qamuh Marbawi. Iri hati, satu lagi makna taruh hati berkehendakkan seperti itu. Tu. Taruh hati berkehendakkan seperti itu. Maknanya dia nak nikmat yang sama seperti orang lain dapat. Itu ghibtah. Tapi kalau terjemah dengan iri hati kita ni itu maksud dengki juga tau. Kan gitu. Hasad, dengki, iri hati bukan sama je makna dia. Jadi terjemah dengan iri hati. Tapi letak dua makna dalam qamuh Marbawi. Taruh hati berkehendakkan seperti itu, nak dapat nikmat yang sama. Tapi tidak cita di hati hilang nikmat
daripada orang lain. Itu dia panggil ghibtah. Itu tidak haram, bahkan boleh menjadi pendorong untuk berjaya di dunia dan berjaya di akhirah. Sebab Nabi SAW bersabda, al-mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Nabi kata orang mukmin dia ghibtah, berkendak akan nikmat saudaranya yang semula seperti nikmat saudaranya. Itu ghibtah. Dan dia tidak berkehendak hilang nikmat. Dia nak nikmat yang sama seperti nikmat saudaranya, tapi dia tidak cita di hati hilang nikmat daripada saudara tu, daripada orang lain. Adapun orang munafik, dia hasad akan saudara yang Islam. Itu orang munafik. Orang mukmin dia yaghbitu. Nabi kata mana ghibtah ni, Nabi kata orang mukmin yang ghibtah. Contohlah, kalau saudara kita pandai ni dalam bab ilmu agama, dia pun nak pandai sama jugalah. Saudara kita ni rajin buat amal, kita pun nak rajin buat amal macam dia lah. Itu ghibtah dia panggil. Kalau hak tu hak bangsa akhirah. Kalau bangsa dunia gitu juga. Orang lain tu berjaya macam ni ilmu dunia, berjaya pekerjaan dunia, kita pun nak berjaya macam dia juga, nak dapat nikmat macam dia juga. Tapi di hati tak ada lah cerita nikmat orang lain tu Tuhan tarik atau ghibtah. Orang mukmin ghibtah. Nabi kata orang munafik dia hasad. Faham ni? Jadi ghibtah bukan kata tidak haram, bahkan itulah di antara sifat orang mukmin. Hasad, cita di hati hilang nikmat saudara, hilang nikmat orang lain. Nikmat tu dapat kepada dia ataupun nikmat tu tak dapat pada dia, tak kira. Cuma hati dia suka, hati dia berkenan, saudaranya hilang nikmat ataupun saudaranya Tuhan turunkan bala. Ini kita maklum ni, ini haram, dosa besar. Di antara penyakit hati yang besar daripada segala penyakit hati, hasad. Hasad, dengki. Hasad tu bahasa Arab, dengki tu bahasa Melayu. Kemudian terdahulu didatangkan punca bagi hasad, sebab bagi hasad. Jadi kita nak menghilangkan hasad, kita kena menghilangkan punca penyakit hasad. Di antara punca penyakit hasad adalah takabur. Maka apabila kita buang sifat takabur, kita sifat tawadhu', rendah diri, maka hilanglah ni sifat hasad, sifat dengki. Di antara sebab hasadnya adalah berseteru. Kalau kita berbaik-baik, kalau kita berbaik-baik tidak bermusuhan, maka hilanglah sifat hasad. Ni kalau mari daripada dua punca ni. Yang ketiga, semata-mata jahat nafsu. Inilah Imam Ghazali kata payah nak hilang. Jahat nafsu semata-mata. Nak kata dia sombong, yang dapat nikmat tu memanglah dia tabik. Orang tu memang dia tabik. Orang ni orang yang istimewa ni, cerdik lagi, rajin lagi, memang istimewa dia ni. Mana dia tabik orang ni. Dia hormat orang ni. Dia tak ada sombong dengan orang tu. Kemudian orang yang ditabik tu pula dia baik sangat-sangat. Kawan dia, keluarga dia memang tidak berseteru. Tiba-tiba keji nafsu dia gedengki juga. Ni hak payah. Ada ni. Ni hak payah. Kalau kata berpunca daripada takabur, mujahadah, hilang sifat takabur, hilanglah sifat hasad. Berseteru, kita bermaaf-maafanlah, berbaik-baiklah, maka hilanglah hasad. Sebab kita sudah berbaik-baik. Tapi kalau kita tidak sombong dengan dia dan kita tidak berseteru dengan dia, tiba-tiba hasad juga. Ni berpunca daripada jahat nafsu semata-mata. Ni hak paling sukar untuk hilang.
Jalan kitab Penambah Hati didatangkan 3 sebab 3 punca bagi sifat hasad. Dalam kitab Sairus Salikin, di antara punca sifat hasadnya, kita takut hilang maksud yang maksud hak kita nak. Kita ada maksud. Contohnya kalau kita ada ilmu, kita ada tujuan daripada ilmu kita tu, nak dapat kedudukan, nak dapat kemuliaan, nak dapat sanjungan. Tiba-tiba orang lain pun nampaknya saingan juga tu. Boleh dapat kedudukan dengan ilmu dia tu, boleh dapat sanjungan dengan ilmu dia tu. Ni boleh jadi hasad. Sebab apa? Sebab dengan ilmu tadi ni dia ada tujuan lain. Tujuan nak dapat kedudukan. Tapi kalau dengan ilmu, dengan tujuan untuk dapat redha Allah, dapat rahmat Allah, dapat kurniaan Allah, redha Allah, rahmat Allah, kurniaan Allah tu luar. Yang kita nak dengki dengan orang lain tak ada jalan. Tapi kalau kita nak dapat sanjungan dunia, terhad. Nak dapat kemuliaan dunia, terhad. Jadi kita bimbang, kita tak dapat sanjungan kedudukan dunia. Orang yang seorang lagi ni nampaknya lebih dapat perhatian, tu mudah jadi hasad. Sebab apa? Kita takut luput daripada kita tujuan kita. Kalau tujuan redha Allah, tujuan akhirah, tak ada lah nak hasad sesama. Ini cerita sesama orang yang berilmu. Tapi kalau tujuan untuk dapat sanjungan, nak dapat ikutan ramai, macam sekarang ni panggil apa? Follower. Nak dapat follower ramai. Jadi berlawan-lawan ni. Jadi follower pun terhad juga tau. Jadi nampak tu follower ramai dah. Ni kita dia kurang ni. Kalau tujuan hak tu, mula timbul hasad. Kalau kita bukan tujuan seumpama tu redha Allah, maka tak timbul hasad. Ada ni. Ni kadang-kadang sesama orang berilmu timbul dengki mendengki ke apa yang panggil? Dengki mendengki. Dia kata ganda tu mana? Dengki. Apa tu? Dengki berdengki. Tak ni. Mana dengki antara satu sama lain? Sebab apa tu? Sebab takut hilang tujuan. Tujuannya apa? Tadi tu. Nak dapat pengikut contohnya. Apa? Tapi kalau tuntut redha Allah, tak ada masalah. Tanda ni. Kita tuntut redha Allah. Ramai orang turut kita lagi besar persoalan kita di hari akhirat. Kalau betul bawakan kita, alhamdulillah. Kalau tak betul bawakan kita, tak sempurna bawakan kita, macam mana? Sebab kita fikir redha Allah, kita fikir murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak atas dunia ni sanjung ke tak sanjung, suka ke tak suka, turut ke tak turut, tu bukan perhitungan kita. Janji Allah Ta'ala redha. Orang suka ke tidak, orang turut ke tidak, hak tu tak penting. Faham tak ni? Tapi kalau orang yang semata-mata nak supaya orang suka, orang turut, tak kira lah. Dia akan cari jalan sebagaimana orang suka. Walaupun jalan yang dibawa tu tak betul sekalipun, dia ikut kehendak orang ramai biar orang ramai suka. Ni. Sebab apa ni? Ada tujuan yang lain. Maka ni timbul dengki mendengki. Tapi kalau tujuannya redha Allah, rahmat Allah, tujuannya adalah kurnia Allah, luah, maka tak ada nak timbullah dengki. Ada ni. Ni hak berkaitan dengan di antara punca-punca sebab dengki. Selain daripada dalam kitab Penambah Hati ni datangkan 3: takabur, berseteru dan keji nafsu. Kemudian bicara berkaitan dengan ghibtah. Kita tanya dah minggu lepasnya. Ghibtah ni makna dia apa? Iri hati tak betul. Hak mana dalam kitab ni dia agak panjang, bahawa engkau menceritakan akan nikmat yang seperti nikmat orang yang lain dengan ketiadaan hilang nikmat itu daripada orang lain. Jadi panjang takrif ni. Jadi ghibtah dengan satu perkataan bahasa Melayu.
Apa dia? Dalam FB minggu lepas ada orang yang terjemuh dengan cemburu. Cemburu lain. Cemburu tu pergi kepada ghiratun. Ghiratun, ghairatun. Ghara, yagharu, ghairatan. Ghairah dia panggil. Itu terjemuh dengan cemburu, bukan ghibtah. Ghairah dia akan cerita di bawah. Ghairah ni diterjemuh dengan cemburu. Ghibtah bukan terjemuh dengan cemburu. Terjemuh tak adalah panjang. Tapi kita tak mahu panjang tu, itu takrif dia. Kita nak mana yang singkat. Apa dia? Ghibtah. Kita nak dapat nikmat seperti saudara kita dapat. Tapi kita tidak cerita di hati supaya nikmat yang ada pada saudara kita tu Tuhan tarik, bukan. Kita nak dapat nikmat yang sama ada nikmat agama ataupun nikmat dunia. Apa dia? Ke masa sekolah bahasa Malaysia tak berapa luluh mana? Apa dia? Ghibtah. Sebab masa saya ngaji dulu pun kadang-kadang ghibtah gitu je. Kita faham lah, sebut ghibtah kita faham. Faham takrifan dia tu lah. Tapi bahasa Melayu kita ghibtah. Apa dia? Kalau tak ada kau pakai ni je lah. Bahawa engkau mencita-cita akan nikmat yang seperti nikmat orang lain. Nak dapat nikmat yang sama. Dengan ketiadaan hilang nikmat. Dengan ketiadaan cita di hati hilang nikmat itu daripada orang lain. Itu bukan hasad. Itu memang jauh daripada hasad. Hak ni hak di bawah ni. Hak ni hak dekat-dekat dengan hasad. Hak ni dia panggil ghairah, dia panggil cemburu. Mana? Dan harus bahawa engkau kasih ni cita hilang nikmat daripada mereka yang minta tolong ia, yang minta tolong ni yang menggunakan, yang minta tolong ni. Kita baca dulu. Dan harus bahawa engkau kasih, yakni cita di hati hilang nikmat daripada mereka yang minta tolong ia atas mengerjakan maksiat dengan nikmat itu. Yang minta tolong, yang bertolong, yang menggunakan, yang jadi sebab. Maksud dia gitu. Bukan minta tolong ni, nikmat yang dia ada tu dia gunakan atas mengerjakan maksiat. Mana minta tolong, mana bertolong. Dengan makna menggunakan nikmat yang Tuhan beri itu atas mengerjakan maksiat. Dia kata minta tolong tu lah. Minta tolong ni kita minta tolong, bukan ni. Maknanya nikmat yang Tuhan beri itu dia guna untuk mengerjakan maksiat. Mana apa ni? Dia bertolong. Dia menjadi sebab lah kita kata. Dia menggunakan nikmat tu pada mengerjakan maksiat. Itu makna minta tolong. Dia hak Rumi pun tulis gitu lah, minta tolong lah tau. Dan harus bahawa engkau kasih ni cita hilang nikmat daripada mereka yang minta tolong ia mereka yang bertolong, yang menggunakan nikmat tu atas mengerjakan maksiat dengan nikmat itu. Hak ni hak dekat-dekat dengan hasad ni. Hasad cita di hati hilang nikmat. Hak ni pun cita di hati hilang nikmat. Sebab apa tu? Sebab nikmat tu digunakan untuk buat maksiat. Situ. Tapi hak permulaannya, sama je tu permulaan. Cita di hati hilang nikmat orang lain.
Kenapa? Kerana orang lain tu dia menggunakan nikmat atas mengerjakan maksiat. Faham tak? Hak ni dia panggil ghairatun, yang diterjemah dengan cemburu. Ghairatun. Tapi setengah orang panggil hasad juga. Dia panggil hasad juga. Hasad yang dibenarkan pada syarak. Hasadnya di mana? Hasadnya kerana cita di hati hilang nikmat orang lain. Hasadlah tu. Cita di hati hilang nikmat. Tetapi kenapa cita di hati hilang nikmat orang lain? Kerana ia menggunakan nikmat itu atas mengerjakan maksiat. Situ. Situ jadi hasad ni hasad yang dibenarkan pada syarak. Terkadang disebut dengan hasad juga. Dia panggil ghairatun. Terjemahan dalam kamus cemburu. Tu cemburu. Bukan ghibtah. Ghibtah bukan cemburu. Ghairatun diterjemah dengan cemburu. Ghara yagharu ghairatan. Tu cemburu diterjemah dalam kamus. Hak ni hak saya biasa buat misal. Misal tu guru lah. Contohnya sama-sama ngaji, rajin belajar. Akhirnya orang tua beli motor. Senang sikit duduk pondok nak pergi mana-mana ada motor ni. Ada motor, senanglah nak pergi ke mana-mana. Tiba-tiba lepas dapat motor, mana kerek dah dia poteng kelah. Selama ni tak pernah-pernah pun poteng kelah. Tak pernah-pernah pun poteng kelah. Lepas ada motor ni nampaknya kerap kali dah dia ponteng kelah. Macam-macam alasan lah. Dan ada motor ni orang panggil apa? Langkah panjang. Sebelum ni langkah pendek. Nak pergi ke mana-mana payah. Maka timbullah cerita di hati kawan yang lain ni. Kalau ayah dia mari ambil semula motor tu. Tu cerita di hati hilang nikmat lah tu. Ada motor tu satu nikmat, satu kegunaan tu. Tapi dia guna kok lain. Dia guna sampai peringkat poteng belajar. Walaupun bukan hantar maksiat tu, tapi poteng belajar. Jadi bukan jadi kau molek dah ni. Jadi kau lara dah ni. Kau jauh lah jadinya. Gi situ, gi sini. Maka timbullah cita di hati kawan-kawan ni. Mudah-mudahan ayah dia ambil semula motor di wikan hidup pondok. Ayah dia wi motor ni wi senang belajar. Dan nampak rajin dia wi motor. Kena-kena ada motor dia jadi kok lain. Maka kawan-kawan ni pun cita di hati biarlah ayah dia tu ambil semula motor. Tu macam hasad juga tu. Tu dia panggil ghairatun, ghairah. Ni dia panggil cemburu. Ni dibenarkan pada syarak. Kenapa harus ni? Kerana bahawasanya engkau sebenarnya hakikatnya engkau ni bukan kasih, bukan kata suka akan hilang nikmat. Bukan engkau kasih akan hilang maksiat sebenarnya. Mana yang sebenarnya hakikat dia. Sebenar-benarnya memanglah kita nampak macam hati suka kalau nikmat tu ni hilang. Tapi sebenarnya hakikatnya bukan kasih akan hilang nikmat, bukan engkau kasih akan hilang maksiat sebenarnya. Sebenarnya bukan kita cerita nak suruh nikmat mutu tu ayah dia ambil semula. Sebenarnya cerita kitanya biar dia tu jadi belajar macam dulu, tak potong kelas dah. Situ sebenarnya. Bukan cerita hilang nikmat. Dan bermula alamatnya. Alamat kata engkau sebenarnya, engkau hakikatnya bukan kasih, bukan suka hilang nikmat. Alamat dia bahawasanya jika meninggalkan mereka yang minta tolong atas mengerjakan maksiat ni akan maksiat, nescaya tiada kasih, tiada cita engkau akan hilang nikmat padanya.
Kalau tiba-tiba dia jadi molek semula, dia tidak tak guna dah nikmat tu pada maksiat, maka hilanglah di hati kitanya cita suka berkenan, nikmat tu ditarik balik. Itu alamat bahawa yang sebenarnya bukan kita cita hilang nikmat, yang sebenarnya kita cita, kita kasih hilang maksiat. Ni pandai ni. Jadi kalau orang tu dapat nikmat bagai-bagai, tiba-tiba lepas senang sekarang ni tak nitah dah majlis surahnya. Dulu-dulu ada semua dia majlis surau, lepas berjaya sibuk dah dia kata. Sibuk dah, begitulah beginilah. Maka timbul cita di hati, Tuhan tarik semula. Lepas Tuhan beri nikmat bagai-bagai, ingat ke bertambah kuat mari majlis surau. Sebab apa? Nak bersyukur dengan nikmat bagai-bagai tu. Tiba-tiba jadi penyebab pula. Jadi kurang dah nak main majlis surau, duk main tempat-tempat orang-orang hak nu pula dah. Orang-orang hak hebat-hebat nu pula. Jadi pasal lain dah dianya. Selepas berjaya ni dapat nikmat yang banyak daripada Allah ni, dia jadi pasal lain. Ke agama ni kau kurang. Jadi banyak kepada hak melalaikan, hak sia-sia, hak maksiat. Maka cita di hati hilang nikmat. Ada ni. Tapi kemudian tu nampak dia nampak okey dah. Nampak dia tu mungkinlah mula-mula tu moga tak pernah senang seumpama tu. Dia jadi hanyut sekejap. Lepas tu mungkin dia mari sedar balik, dia balik asal. Maka hilanglah cita di hati supaya Tuhan tarik nikmat. Tu alamatnya bukan kasih hakikat sebenarnya, bukan kasih hilang nikmat. Kasih hilang maksiat. Bila dia hilang maksiat, dia berhenti daripada maksiat, kita pun tak ada adalah nak cita di hati hilang nikmat. Pada ni. Ni kadang-kadang bukan kata di hati, keluar mulut kadang-kadang ni. Allah dia ni lepas berjaya jadi senang ni apalah, jadi peseng sombong, jadi peseng lupa diri ni. Mudah-mudahan Tuhan tarik balik boleh cakap mulut seumpama tu. Sebab apa? Sebab hati suka Tuhan tarik balik. Sebab apa ni? Sebab dia jadi kok lain lah jalanan dia ni. Lepas dapat nikmat ni jadi tak macam dulu lagi dah. Faham tak? Tiba-tiba dia jadi balik pada asal. Bila balik pada asal ni tak ada lah di hati kita cita hilang nikmat. Maknanya sebenar bukan cita hilang nikmat, sebenarnya cita kasih hilang maksiat. Itu dipanggil ghairatun. Tetapi terkadang orang sebut dengan hasad yang dibenarkan pada syarak. Sebab apa disebut sebagai hasad juga? Sebab apa disebut sebagai hasad juga? Sebab hak depan tu sama je. Apa hak depan? Hak depannya cita di hati hilang nikmat orang lain. Hasad tu. Tapi cita di hati itu dengan tujuan yang baik, supaya dia tinggal maksiat. Itu beza di situ. Tapi di awalnya sama sahaja. Cita di hati hilang nikmat daripada orang lain kerana dia menggunakan nikmat atas perkara maksiat. Jadi kod depan tu sama, sebab tu setengah dipanggil inilah contoh hasad yang dibenarkan pada syarak. Nama sebenarnya adalah ghairatun, ghairah. Setengah guru dibaca dengan ghairatun. Ghairatun. Dia terjemah dengan dan kamu terjemah dengan cemburu. Kita pun sebut cemburu pun tak berapa nak tepat dengan bahasa kita. Dah. Kita cemburu ni pasal apa? Lain cemburu dah. Panggil cemburu juga gitu. Tak berapa nak saya sebut cemburu tu, itu terjemahan kamu. Macam ghibtah tu. Kamu terjemah dengan iri hati. Tak kena tu kalau dengan bahasa kita sekarang lah. Kalau bahasa dahulu tu wallahu alam. Jadi biasanya jarang disebut dengan ghairah, biasa disebut dengan hasad yang dibenarkan pada syarak. Cita di hati
hilang nikmat daripada orang lain kerana dia menggunakan nikmat atas maksiat. Apabila orang tu meninggalkan maksiat, tak ada lah cerita di hati supaya hilang nikmat. Maknanya sebenar-benar hakikatnya bukan cerita hilang nikmat, cerita kasih akan hilang maksiat. Itu diharuskan pada syarak. Ghibtah pun diharuskan pada syarak, ghairatun pun diharuskan pada syarak. Dan ketahui olehmu bahawasanya penyakit hati seperti dengki tiada ada obatnya melainkan dengan dicampurkan ilmu dengan amal. Campur-campur ni seperti makjum. Oh, dia kata gitu. Campur seperti makjum. Dan ketahui ilmu bahawasanya penyakit hati, mana segala sifat keji yang ada dalam hati seperti dengki tiada ada obatnya melainkan tiada ada obat melainkan dengan dicampur ilmu dengan amal. Campur nama dia himpung lah panggil tau. Himpung ilmu dengan amal. Dibuat contohnya seperti makjum. Apa dia contoh seperti makjum? Jadi dia kena ada ilmu dan dia kena ada amal. Tapi ini dimulai dengan ilmu lah. Dimulai dengan ilmu, disusuli dengan amal. Tetapi kalau ilmunya ada tapi amalnya tidak, tak jadi juga. Tapi kalau ilmunya tak ada, amalnya tak ada lah. Faham tak ni? Ini hak bahasa batin, hak bahasa hati ni. Hak zahir sekalipun, yang kadang-kadang kita boleh turut jugalah amal zahir orang lain, hak tu pun tak jadi kalau tak ada ilmu. Ini hak batin pula ni. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak menghilangkan sifat hasad? Hasad pun kita tak kenal. Hasad dengki pun kita tak kenal. Kata macam mana kita nak menghilangkan sifat hasad, sifat dengki? Jadi dia dengan ilmu campur dengan amal. Sebab hasad ni daripada sebesar-besar penyakit hati. Hasad ni sebesar-besar penyakit hati. Nak tak ada obat melainkan dengan ilmu dan amal. Ilmunya macam mana, amalnya macam mana. Sama juga dengan sifat-sifat yang lain. Dan kita pernah bagi hati ni dimulai dengan tiap-tiap satu sifat kecelaan didatangkan takrifan dia, didatangkan hukum dia, didatangkan dalil ayat Quran dan hadis Nabi berkaitan dengan tiap-tiap satu sifat. Kena didatangkan pula punca-punca sifat kecelaan. Barulah pergi pula kepada macam mana nak menghilangkan. Ni hak dalam kitab Penawar Bagi Hati. Ni hak fardu ain kepada kita. Bukan hanya ceramah sifat kecelaan, riya, ujub, hasad, takabur. Sifat kecelaan, riya, ujub, hasad, takabur. Sifat kepujian, ikhlas, syukur, sabar, tawakul. Contoh gitu je. Tu tak cukup seumpama tu. Hak fardu ain kitanya tiap-tiap satu sifat kita kena ngaji molek satu-satu sifat tu. Lepas tu barulah fardu ain bukan hanya sebut bilangan sifat kecelaan, sebut bilangan sifat kepujian. Bukan. Sebab ada orang diceramah. Ni kita duk ceramah ni. Sebut dah sifat kecelaan, sebut dah sifat kepujian. Bukan fardu ain lagi dia kata. Bukan. Itu baru sebut, baru bilang. Fardu ain kita satu-satu sifat tu. Apa dia sifat tu? Samalah juga kalau setakat kita duk sebut berpeganglah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan sesekali berpegang dengan akidah Mu'tazilah.
Ada fardu ain lagi ke gitu? Suruh berpegang dengan akidah ahli sunnah tu. Suruh berpegang dengan akidah ahli sunnah. Dan mana akidah ahli sunnahnya? Mana akidah mu'tazilahnya? Kena jelas molek lah. Mana akidah ahli sunnah, mana akidah mu'tazilah. Tu fardu ain kitanya. Ceramah saja tak jadi. Kita semayang ni biar lengkap syarat dan rukun. Ceramah gitu je. Tak cukup gitu. Kena ajar syaratnya apa. Rukunnya ada berapa. Syarat bagi rukunnya ada berapa. Itu fardu ain. Kalau buat ceramah saja semayang molek. Biar sempurna zahir dan batin. Syarat zahir sempurna, syarat batin sempurna. Dah ajar ke tak? Ceramah saja. Tak jadi. Macam tadilah. Ceramah sebut sifat-sifat kecelaan, sebut sifat-sifat kepujian. Hak fardu ain kita kena mengaji tiap-tiap satu sifat tu apa dia. Hak tu fardu ain kepada kita, bukan hanya ceramah saja. Macam ceramah kata bab taubah. Ceramah bab taubah. Apa dia taubah? Apa dia syarat taubah? Apa dia rukun taubah? Dosa ada berapa bahagian? Tiap-tiap bahagian dosa tu berapa rukun taubah? Hak tu hak fardu ain kepada kita ilmu. Malah pergi kepada amal. Ilmu kena pergi kepada amal. Tanpa ilmu tak ada amal. Ilmu sahaja hak tu tak jadi hija pula kalau tanpa disertakan dengan amal. Jadi nak perobat penyakit hasad, penyakit hati ni, obatnya adalah campur ilmu dengan amal. Dia akan datangkan satu-satu. Ilmunya apa, amalnya apa. Maka ada pun ilmu, maka bahawa mengetahui ia dengan yakin akan bahawasanya dengki itu memberi mudarat akan dirinya sendiri. Kena kau tu. Kita kena sedar molek. Dengki ni akan beri mudarat pada diri sendiri. Mudarat ni pada agama dan pada dunia kita sendiri. Ada. Hak ilmu nak kenal apa dia hasad, itu satu dah. Hak ilmu yang kita nak kena sedar bahawa hasad dengki ni dia akan beri mudarat pada diri kita sendiri. Mudarat pada agama dan mudarat pada dunia. Dunia pun mudarat. Jangan cerita di hadapan. Apakah mudarat dunia daripada sifat hasad kita tu? Hak agama tu mudarat lah agamanya. Dunia pun mudarat. Sebagaimana hak saya sebut dah sebelum ni. Kalau kata ria atas dunia, bila kita menunjuk-nunjuk, orang tahu kebaikan kita, orang puji kita, orang angkat kita, nampak untung dunia tu. Tapi mudarat agama, mudarat akhirah dengan sifat ria. Sifat dengki ni bukan mudarat agama, mudarat akhirah, dunia pun mudarat juga. Ni kata dengki ni hak sifat yang paling bodoh dia panggil. Sifat kecelahan yang paling bodoh adalah dengki. Sebab apa? Sebab mudarat diri sendiri atas dunia. Sebab apa? Nanti kita akan sedih yang berpanjangan. Nikmat yang ada pada sesuatu yang kita dengki, nikmat tu tidak hilang pun. Bukan nikmat tu terkadang bertambah. Kita pula bertambah duka cita. Mana apa ni? Mudarat diri kita pada dunia. Jadi mudarat pada diri sendiri, pada agama dan pada dunia. Tiada memberi mudarat ia dengki akan mereka yang didengkikan ia akan mereka. Bahkan memberi manfaat ia dengki akan mereka yang didengkikannya. Orang yang terdengki tak ada kena mudarat apa-apa. Orang yang terdengki tak jadi apa-apa pun. Makna orang kita dengki ni tak ada mudarat dunia, tak ada mudarat agama dia. Bahkan memberi manfaat ia dengki akan mereka yang didengkinya. Seperti apa? Seperti orang yang didengki itu dapat pahala daripada orang yang dengki akan dia. Tengok. Kita dengki
mudarat diri kita sendiri pada agama dan pada dunia. Orang yang kita dengki tak ada jejah apa-apa pun, tak jadi apa-apa pun. Bahkan bukan kata tak jejah pada dunia, pada agama orang yang kita dengki. Bahkan orang yang kita dengki itu dapat manfaat sebab dia dapat pahala. Tengok. Ada ni. Kemudian ada pun bahawasanya dengki itu, ini nak huraf pula satu-satu ni. Hak kata dengki ni bermudarat pada diri sendiri, sama ada pada agama ataupun pada dunia. Tidak bermudarat kepada orang yang kita dengki, sama ada pada agama ataupun dunia orang yang kita dengki. Bahkan orang yang kita dengki dia dapat pula manfaat. Kok jalan mana dengki ni memudaratkan diri kita pada agama dan pada dunia. Adapun bahawa sedengki itu memberi mudarat akan orang yang dengki ni pada agama ni, maka kerana membatalkan ia dengki akan pahala kebajikannya, pahala kebajikan orang yang dengki. Seperti yang tersebut pada hadis yang pertama dahulu, al-hasadu yakulul hasanati kama takulunal hatab. Dengki membinasakan pahala kebajikan seperti memakan oleh api akan kayu api. Itu mudarat diri kita pada agama. Mana membatalkan pahala kebajikan kita. Maknanya nikmat yang besar yang diri kita tu hilang. Nikmat yang kita dengki ada pada seseorang tidak hilang-hilang pun. Yang hilang nikmat kita, hilang nikmat. Sebab apa? Sebab kebajikan-kebajikan yang ada di kita ni nikmat yang besar tu. Sebab nak dapat pahala kebajikan, amal kita amal dengan ilmu. Amal kitanya dengan akidah yang sebenar. Amal kitanya dengan ilmu hak zahir comel. Amal kita pula dengan ikhlas. Kalau kita amal dengan riak, tak ada dah pahala kebajikan. Sekarang ni hak pahala kebajikan ni amal kita dengan ikhlas. Tanda ni. Tiba-tiba bila kita dengki, membinasakan pahala kebajikan amal kita tu. Hak nikmat yang paling besar yang ada di kita tu, bekalan hari akhirah. Jadi nikmat orang yang terdengki tak hilang, tak jejah pun, tak jadi apa pun. Nikmat ada kita ni hilang. Itu mudarat diri kita pada agama. Tambahan lagi, mengsebabkan oleh dengki itu akan murka Allah Subhanahu wa taala akan orang yang dengki itu. Tuhan murka pula. Hilang dah pahala kebajikan, Tuhan murka pula. Kerana murka ia, kerana murka ia orang yang dengki itu akan qada Allah. Kerana murka ia akan qada Allah. Murka macam mana? Kerana tak puas hati ia orang dengki akan qada Allah. Jadi nikmat yang didengkikan tu adalah qada Allah. Allah yang menentukan seseorang akan dapat nikmat. Tiba-tiba kita tak puas hati dengan nikmat yang dapat pada seseorang, berarti kita ni kita ni murka dengan qada Allah. Kita tak puas hati dengan qada Allah. Mana pula tu? Oh, tu lagi berat. Sebab itulah terdahulunya hak kata Sayyidina Zakaria alaihissalam, qala Allah Ta'ala al-hasidu aduun li ni'mati muskhitun li qada'i ghairu radin bi qismatil lati qasamtu baina ibadi. Firman Allah dalam setengah kitab-kitab, kitab Samawiyah terdahululah, bukan Al-Quranul Karim. Bermula orang yang hasad itu mengseteru bagi nikmatku dan benci ia bagi qadaku. Ni murka dengan qada Allah ni, Tuhan kata. Tak puas hati dengan qada Allah Subhanahu wa taala dan tidak redha ia dengan bahagiku
yang aku bahagi ke antara hamba-Ku. Hak nikmat tu hak aku bahagi, Tuhan kata. Dia tak redha, kena-kena tak setuju dianya. Ni bab dengki ni. Hak terbinasa pahala, hak haram dosa besar, satu hadah ni. Murka Allah. Kenapa? Kerana kita murka, kita tak puas hati, kita tak setuju dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bukan gitu. Kalau kita redha dengan qada Allah, nikmat yang ada tu qada Allah. Ujian bagi dia lah pulaknya dengan nikmat bagai-bagai. Tuhan bahagi dah kan. Hak milik Tuhan belaka kan. Kenapa kita nak capur tangan? Boleh kepada orang lain, kita tumpang gembira. Kita bolehnya kurang, kita redha, kita sabar. Begitulah bahagian kitanya. Sebab apa? Itu susunan Allah, aturan Allah, tak ada kena-mengena dengan kitanya. Macam ginilah contohnya. Kalaulah kita kata ayah dia tu bagi siap-siap dah kepada anak-anak dia harta-harta ni, buh nama siap-siap dah, tukar siap-siap dah, kita tak ada kena-mengena dengan keluarga dia. Yang kita dah sibuk, kenapa? Kita tak puas hati. Kenapa jadi bagi tak sama gitu? Siapa kita? Kau ada ayah dia nak bagi anak-anak dia bagi macam mana pun, hak dia. Atau siapa kita nak puas hati apa semua? Sekarang ni nikmat ni semua datang daripada qada dan qadar Allah. Kalau kita cerita supaya nikmat tu Tuhan tarik balik, sebab apa? Seolah-olahnya orang tu tak selayak pun terima nikmat tu. Jadi maknanya kita tidak redha dengan pembahagian yang dibahagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tilik sini pula lagi berat ni. Bukan setakat dosa besar, bukan setakat binasa pahala kebajikan, mensebabkan tu murka. Kenapa? Kerana kita tu murka, tak puas hati dengan qada Allah Subhanahu wa taala, dan kikir ia dan bakhil ia, kedeku ia orang dengki dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang meluaskan ia Allah akan dia akan nikmat daripada pembendaharaannya, pembendaharaan Allah atas hambanya. Situ pula. Jadi dia buat dia kedeku. Hak nikmat yang Tuhan beri itu daripada pembendaharaan milik Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba hak Tuhan beri nikmat daripada pembendaharaan milik Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, kita pula jadi kikir kedeku. Sebab apalah wi ke dia, sayang wi ke dia. Kenapa? Hak Allah taala kan. Ini hak tiga perkara ni. Ini yang pertamanya, membatalkan pahala kebajikan. Kemudian tambahan pula, kita ni seolah-olahnya murka akan qada Allah. Kita kikir kedeku akan nikmat Allah, mudarat pada agama. Ni panggil mudarat pada agama. Mana? Dah batal pahala kebajikan, mudaratlah agama kita. Macam mana kita nak berhadapan di mahsyar kalau pahala kebajikan kita terbatal? Pahala kebajikan kita pun bukanlah banyak sangat. Tiba-tiba pahala kebajikan kita terbatal, mudarat pada agama kita. Hak tadi pula murka Allah sebab kita tidak redha dengan qada Allah. Kita bakhil pula dengan nikmat yang telah kurniakan kepada hamba dia. Hak inilah di antara sebesar-besar berdosa yang memberi cedera pada agama kita. Inilah sebesar-besar dosa yang bercedera pada agama kita sendiri. Sebab apa? Sebab kita tidak redha dengan qada Allah. Kita bakhil dengan nikmat hak kepunyaan Allah yang telah kurniakan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Ni cerita hak mudarat pada diri. Adapun mudarat dengan dengki itu pada dunianya, pada dunia orang yang dengki ni pula, maka bahawasanya orang yang dengki itu sentiasa ia di dalam duka cita berpanjangan,
duka cita, kesakitan, kesah hati yang berpanjangan. Kerana bahawasanya seteru orang yang dengki itu tiada sunyi daripada nikmat. Nikmat orang yang dengki itu tak ada hilang-hilang pun. Nikmat tetap pada orang yang kita dengki. Bukan terkadang nikmat bertambah-tambah. Bila nikmat bertambah-tambah, duka cita kita pula jadi bertambah-tambah. Itu mudarat atas orang dengki, mudarat di dunia. Ada ni. Hak ni hak mudarat di dunia pula. Mana apa? Hati dia duka cita, sakit hati dia, susah hati dia. Dah. Cita di hati hilang nikmat. Nikmat kekal. Bukan nikmat kekal, nikmat bertambah, berpanjangan. Tengok Allah kawan tu, lepas satu dia dapat, dia pun kau tambah 1000 semua hati dia ni. Itu mudarat di dunia. Mudarat agama, binasa pahala kebajikan. Mudarat agama dimurkai oleh Allah kerana kita tak reda dengan qada Allah dan kita kikir dengan nikmat Allah Ta'ala yang terluaskan daripada pembedaran Allah Ta'ala atas hambanya. Ni hak paling besar sebenarnya. Hak paling besarnya, kita tidak reda dengan qada Allah, kita tidak puas hati dengan qada Allah, kita jadi sayang bakhil dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini binasa atas orang dengki, binasa pada agama dan juga binasa pada dunia. Dan ada pun bahawa dengki itu memberi manfaat. Ia dengki itu akan seterusnya yang dengki ia akan dia boleh manfaat pula orang yang didengki, dengan bahawa orang yang didengki dapat pahala kerana orang dengki kepadanya. Tengok. Jadi orang yang dengki mudarat agama, mudarat dunia. Orang yang didengki tak ada mudarat apa-apa. Agama dia pun tidak mudarat, bukan didapat pahala. Dunia dia pun tidak mudarat. Dengan semata-mata orang dengki, dunia dia tidak terjejah. Terkadang dunia dia nikmat, Tuhan tambah-tambah laginya. Jadi orang yang dengki yang mudarat, orang yang didengki tidak ada kena mudarat. Kenapa kita nak dengki seumpama tu? Tak ada bukan kata tidak manfaat pada diri kita, mudarat pada diri kita. Orang yang kita dengki bukan kata jadi mudarat, dia boleh manfaat pula. Orang yang kita dengki ini hak ilmu. Hak ni kita mesti mengetahui dengan yakin bahawa kita boleh berubat daripada penyakit dengki, penyakit hasad, sebesar-besar penyakit yang ada di dalam hati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.